Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. InsyaAllah ta'ala kumpulan kami akan membentangkan pada tajuk tokoh yang diberi, iaitu Sa'id bin Ubay. Al-Muqaddimah, ismuhu, iaitu nama sebenar bagi Sa'id bin Ubay ini ialah Sa'id bin Malik bin Sinan bin Ubay bin Tha'labah bin Al-Abjar bin Auf bin Harith bin Al-Khazraj Al-Anshari Al-Khazraji. Kuniyatun, nama samaran bagi Sa'id bin Ubay ialah seperti mana yang selalu kita dengar, iaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Wuliduhu 10 sanatan qabla hijratun Nabi ila Madinah. Sa'id Al-Khudri ini telah dilahirkan pada tahun yang ke-10 sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke bumi Madinah. Muallimuhu, antara guru-guru Sa'id Al-Khudri ini ialah sudah tentu dan sudah pasti guru Sa'id Al-Khudri ini yang paling utama, yang paling penting adalah Nabi kita, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri ini juga telah menuntut ilmu daripada kalangan sahabat yang lain, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abi Talib, Sayyidina Jabir bin Abdullah wa ghairu dhalik, dan juga yang lain-lainnya. Wa talamidhuhu, antara murid-murid Sa'id Al-Khudri ini ialah minas sahabah, antara murid-murid dari kalangan para sahabat ialah contohnya seperti Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Mahmud bin Labid. Antara murid-murid Sa'id Al-Khudri ini dari kalangan tabi'in ialah contohnya seperti Abu Salamah bin Auf, Sa'id bin Al-Musayyib, Sayyidina Atha bin Abi Rabah. Di sini saya akan menceritakan tentang riwayat hidup Abu Sa'id Al-Khudri. Terdapat 3 zaman tentang riwayat hidup Abu Sa'id Al-Khudri. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri bercerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada kami. Kami bukan siapa pun, kami bukan tokoh dalam kalangan kaum muslimin, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku kira Rasulullah tidak mengenal salah seorang daripada kami. Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, dengan apa kalian yang saling mengingatkan? Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri menjawab, di sini terdapat salah seorang daripada kami yang selalu membaca Al-Quran untuk kami dan sentiasa mendakwahi kami. Kemudian Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Allah SWT telah menjadikan salah seorang daripada umat kamu untuk bersama dengan kamu. Kemudian beliau berkata, berilah kabar gembira kepada orang-orang miskin yang beriman bahawa mereka masuk syurga terlebih dahulu berbanding dengan orang kaya. Mereka akan berada dalam syurga dengan menikmatinya. Sementara itu
orang-orang kaya akan dihisap. Pada zaman sahabat, saat orang membaiat Yazid bin Muawiyah iaitu cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali radhiyallahu anhu tidak membaiatnya. Setelah mendapat kabar tersebut, orang-orang Kufah berasa risau dan terus mengirimi surat kepada Husain bin Ali untuk menjemputnya datang ke Kufah. Pada awalnya, Husain bin Ali menolak. Kemudian orang-orang Kufah menjemput ayah saudaranya iaitu Muhammad bin Al-Hanafiyah. Akan tetapi baginda pun menolak. Kemudian mereka kembali memujuk Husain. Kemudian Husain berkata, mereka ini hendak memangsa kita dan akan menghancurkan kita. Godaan orang Kufah telah membuatkan Husain bin Ali risau dan ingin keluar. Kemudian datang Abu Sa'id Al-Khudri dan berkata, "Wahai Husain, jangan kamu keluar. Sesungguhnya aku adalah salah seorang untuk memberi nasihat kepada kamu. Aku juga adalah orang yang menyayangimu. Sampai kabarku pada pendukungmu di Kufah yang mengirimi surat. Mereka mengajak kamu untuk menuju ke sana. Maka janganlah engkau keluar," kata Abu Sa'id Al-Khudri kepada Husain bin Ali. Pada zaman tabi'in pula, terdapat satu kekacauan di kota Madinah. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri keluar dan bersembunyi di gua. Akan tetapi, ia disusuli dengan satu pasukan Syam. Kata Abu Sa'id, saat ia melihatku, ia menghalakan pedang dan menginginkanku. Saat ia mendekatiku, ia menghalakan pedang dan ingin membunuhku. Setelah itu, ku tahan pedangnya dan membaca firman Allah SWT dari surah Al-Ma'idah ayat 29 yang membawa maksud, "Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Dan demikianlah itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim." Mendengar hal itu, mereka bertanya, "Siapakah anda?" "Akulah Abu Sa'id Al-Khudri." "Adakah kamu sahabat Rasulullah?" Abu Sa'id Al-Khudri menjawab, "Ya." Kemudian mereka berlalu meninggalkanku. InsyaAllah kita akan melihat sumbangan Sa'id Al-Khudri dalam Islam. Al-Isahamatu fil Islam. Awalan, kathirul hifzul hadis. Banyaknya Sa'id Al-Khudri ini menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabu minhu anna dhatu marratin ay yu'dhana lahum bi kitabatil hadis alladhi sama'u minhu. Telah meminta manusia pada zaman Sa'id Al-Khudri itu untuk menulis hadis yang mereka dengar daripada Sa'id Al-Khudri. Ini memberi bukti atau menunjukkan bahawa Sa'id Al-Khudri banyak menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga manusia pada ketika itu nak tulis hadis yang Sa'id Al-Khudri dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, wa qala Abu Sa'id la taktubuhu bainal hina wal akhir wa la taj'alhu qira'atan bal ihfazhu kama hafazatahu. Dan telah berkata Abu Sa'id, dan jangan sekali-kali kamu tulis hadis tersebut dan janganlah kamu menjadi bahan bacaan sahaja, tetapi hafallah hadis tersebut sebagaimana aku hafal hadis tersebut. Jadi di mana Sa'id Al-Khudri ini bagi tahu pada manusia bahawa hadis itu janganlah tulis sahaja, jangan jadi bahan bacaan sahaja, tapi pastikan hadis tersebut dihafal dengan sebaik mungkin sebagaimana Sa'id Al-Khudri menghafalnya ketika dapat hadis tersebut. Ialah yang kedua, kathiru riwayatul hadis. Banyaknya meriwayatkan hadis. Kana Abu Sa'id Al-Khudri minas sahabah al-akthar riwayatul ahadis qarabatan 1170 hadisan. Di mana Sa'id Al-Khudri ini merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis, di mana hadis beliau boleh sampai 1170 hadis yang diriwayatkan oleh beliau daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 43 hadisan mushtarikan bain al-Bukhari wa Muslim wa 52 hadisan rawaha al-muslimuna dun al-Bukhari. 43 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ini merupakan hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, manakala 52 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ini diriwayatkan oleh Muslim sahaja tanpa Imam Al-Bukhari. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada sumbangan yang ketiga bagi tokoh Abu Sa'id Al-Khudri.
Seperti yang kita sedia maklum, kanak-kanak pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika dahulu mempunyai semangat memperjuangkan Islam yang sangat tinggi, di mana mereka berani menyertai peperangan walaupun di usia yang muda. Begitu juga dengan tokoh Abu Sa'id Al-Khudri. Pada waktu peperangan Uhud, beliau yakni Abu Sa'id Al-Khudri ingin menyertai ayahnya Malik bin Sinan dalam peperangan tersebut. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menolaknya daripada menyertai peperangan tersebut disebabkan usianya yang masih belum mencukupi, di mana pada waktu itu umur Abu Sa'id Al-Khudri baru sahaja 13 tahun. Dalam peperangan Uhud, ayah pada Abu Sa'id Al-Khudri iaitu Malik bin Sinan telah pun mati syahid dalam dalam medan perang tersebut. Selepas itu, Abu Sa'id Al-Khudri telah menyertai banyak peperangan-peperangan dalam Islam, antaranya seperti perang Bani Khuraizah, perang Bani Mustala, perang Khandaq dan perang-perang yang lain. Secara keseluruhannya, Abu Sa'id Al-Khudri telah menyertai 12 peperangan di dalam Islam. Secara kesimpulan, begitu banyak sumbangan Sa'id bin Ubaid atau lebih dikenali sebagai Abu Sa'id Al-Khudri dalam Islam, seperti dalam bidang hadis dan dalam peperangan. Dalam bidang hadis, beliau banyak menghafal hadis-hadis daripada Rasulullah SAW dan banyak meriwayatkan hadis, kira-kira 1170 hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Dan dalam peperangan, beliau menegakkan Islam dengan menyertai banyak peperangan, sebanyak 12 peperangan seperti perang Khandaq. Wa khulasatul qaul, kana Abu Sa'id Al-Khudri huwa rijalan saja'an. Secara kesimpulannya, Abu Sa'id Al-Khudri ialah lelaki yang berani. Pada umur 13 tahun, beliau sudah berani untuk menyertai perang Uhud tanpa ada rasa takut akan mati.